نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zul Faisal yang saya raikan para dekan-dekan ataupun fakulti yang hadir pada hari ini, para pentadbir dan barisan ahli panel yang dirahmikan, seterusnya adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati dan kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali malah bersama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada hari ini dihimpunkan oleh Allah pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sana hari, sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu forum wacana ilmu yang kita namakan sebagai Mersir Berdadah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan kasih Allah sekalian, ini merupakan satu inisiatif dan juga solidariti sebenarnya yang dianjurkan atau dilaksanakan oleh Pusat Islam UPSI sendiri dalam kita menanggapi dan juga respon kita terhadap apa yang berlaku terhadap dunia Islam secara umumnya dan bumi Mesir secara khususnya pada hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan kasih Allah sekalian, sebelum kita memulakan bicara dan perbincangan kita pada hari ini, syukurlah saya untuk menerangkan beberapa perkara berkaitan dengan perjalanan program kita pada hari ini. Yang pertama sekali, saya akan memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan barisan ahli panel yang kita datangkan khusus untuk membicarakan tentang tajuk kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, yang ahli panel yang pertama ialah Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Rashid Yatiban, berasal daripada Kuala Langat ya saya. Selangor, tak jauh sempadan kita Selangor ya. Memulakan pendidikan awal di Kota Islam Kelang, kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi sesuai ya, pada hari ini kita ada dua tokoh yang ada hubungan langsung dan juga tak langsung dengan tajuk yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kemudian menyambung pengajian di peringkat master dan PhD di University of Aberdeen di Scotland. Kemudian bertugas di Universiti UMK di Kelantan selama setahun. Kemudian sekarang ini berkhidmat di Universiti Utara Malaysia di Jabatan Pembagian Pengajian Antarabangsa, sudah berumah tangga dan memiliki 4 orang anak. Dan di sebelah kiri saya yang mungkin tak perlu saya perkenalkan saya lebih lanjut, cuma saya dah lalu yang kita dah kenal, yang berbahagia Datuk Ibrahim Hashim, berasal dari Pulau Pinang, berkala awal di Universiti Islam Antarabangsa, kemudian peringkat PhD di Al-Maktoum Institute saya di Scotland, bekas dekan Fakulti Sains Kemanusiaan dan sekarang memegang jawatan sebagai pengarah Pusat Islam UPSI. Jadi program ini insya-Allah akan berlangsung dalam 2 pusingan, yang mana di pusingan yang terakhir kedua-dua ahli panel akan membuat penggulungan dan kesimpulan. Seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Kita akan ada two-way communication insya-Allah. Mikrofon disediakan di belakang. Jadi kita sangat mengharapkan mungkin persoalan yang diajukan oleh moderator pada hari ini dan jawapan yang diberikan oleh kedua ahli panel ada perkara yang memerlukan penjelasan daripada para pendengar dan tuan-tuan pada hari ini. Jadi kita buka ruang. Selepas daripada tamat sesi yang kedua, insya-Allah kita akan buka untuk sesi soal jawab. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan kasih Allah sekalian, sebelum saya memanggil ataupun menjemput ahli panel kita yang pertama untuk memulakan bicara, syukurlah saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian akan beberapa petikan yang saya ingin kongsikan bersama tuan-tuan berkenaan dengan ucapan yang diberikan oleh salah seorang tokoh ikhwan yang baru ditangkap baru-baru ni, Syekh Muhammad Balik tak silap saya. Antara yang dikongsikan dalam petikan ucapan dia berkenaan dengan Mesir yang sedang bergolak pada hari ini ialah apa yang disebutkan dalam
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As yang menyifatkan Mesir dengan kata-katanya bangsa ajam yang paling mulia. Bangsa ajam yang paling mulia, tangan yang paling pemurah, ya, dan etnik yang paling afdal, paling kasih kepada Arab umumnya, dan Quraisy secara khususnya. Sesiapa yang mahu mengingati syurga Al-Firdaus atau melihat tempat yang seumpama ini di dunia, maka lihatlah pada bumi Mesir ketika tanaman menghijau dan buah-buahnya lebat merenung. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Ka'ab bin Ahbar tentang keunggulan dan juga kehebatan bumi Mesir ini. Katanya, kalaulah tidak kerana cintaku kepada Baitul Maqdis, maka tidak aku akan menetap kecuali di Mesir. Dan apabila ditanya tentang sebabnya, Ka'ab menjawab, kerana Mesir sejahtera dari fitnah. Sesiapa yang ingin melakukan kejahatan terhadap Mesir, Allah akan sungkurkan wajahnya. Mesir adalah negeri yang diberkati bagi mereka yang mendiaminya. Dan dalam Al-Quranul Karim tidak kurang daripada 24 hingga 25 kali Allah Subhanahu wa taala merakamkan tentang bumi Mesir secara khusus, berkenaan sejarah Fir'aunnya, nabi-nabi dan rasul-rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan diulas panjang dan lebih mendalam oleh kedua ahli panel kita pada petang ini insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, sebagai permulaan ataupun sebagai bual bicara kita yang pertama pada hari ini, saya nak terus kepada ahli panel kita pertama, iaitu Dr. Nur Rashid. Boleh tak Ustaz sebagai permulaan awal ni, Ustaz terangkan gambaran tentang negara Mesir, mungkin dari sudut sejarahnya, ya, dan rakyatnya, serta memberikan ataupun menceritakan kronologi bagaimanakah peristiwa berawal ini berlaku sehingga ke tahap ini, Ustaz. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للأنام، وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء في الظلام، ومن سار على نهجه إلى يوم الازدهام. فأما بعد. Kasih diucapkan kepada saudara pimpinan majlis yang berbahagia, Encik Muhammad Azmi bin Abdul Rahman, sahabat saya Al-Fadhil Dr. Ibrahim bin Hashim selaku pengarah Pusat Islam UPSI. Kami pernah bersama-sama dulu di Scotland, zaman muda-muda dulu. Alhamdulillah dapat berjumpa setelah beberapa tahun di sini. Tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ahli akademik, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan untuk kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini, petang Jumaat, untuk kita bersama-sama melihat dan membincangkan berkenaan topik Mesir bermandi darah dan beberapa hal yang berkait dengannya. Secara ringkasnya, merujuk kepada apa yang disebut oleh pengerusi tadi, untuk kita melihat Mesir dalam konteks kita cuba untuk memahami isu-isu yang berlaku dan sebagainya. Saya suka untuk membahagikan kepada beberapa bahagian. Part 1 mesti bagi saya 15 minit. Saya cuba untuk ringkas-ringkaskan insya-Allah. Part 1, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, terutamanya kepada kita, bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang pastinya saya berkeyakinan tuan-tuan muslimin dan muslimat semua sekali baru saja menyelesaikan tadarus masing-masing membaca Al-Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada jumpa Mesir tak? Muslimat jumpa tak? Jumpa? Ada jumpa Mesir? Muslimin? Dengar khabarnya orang UPSI hantam 2-3 kali.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ia memberikan suatu indikasi yang sangat-sangat penting. Tuan-tuan jumpa Malaysia dalam Quran? Belum jumpa. Betul? Arab Saudi tak ada fil mamlakatil Arabiyyah Saudiyah. Tak jumpa dah. Tapi kita akan jumpa Mesir. Betul? Beberapa kali disebut di dalam Al-Quran. Beberapa kali Allah sebut direct. Tinggi tak tingginya ilmu, geografi dan juga hal ehwal antarabangsa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut Mesir. Sebab ada signifikan. Ada signifikan yang tertentu dan kita melihat bahawa ini merupakan suatu perkara yang bukan setakat disebut di dalam Al-Quran. Dan pastinya di sana bila ada signifikan yang tertentu, Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan contohnya, sebut perkataan Mesir. Contohnya ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum dalam surah Al-Baqarah. Yang ini menceritakan berkenaan Mesir dalam konteks Nabi Musa. Ada ayat yang lain, beberapa ayat yang lain menyebut Mesir dengan Nabi Yusuf. Dan ada beberapa ayat yang lain yang juga mengupas berkenaan hal ehwal yang berkait dengan para Nabi dan juga Bani Israel. Dan ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, memberikan suatu gambaran awal yang saya kira wajar untuk menjadi asas kita memahami Mesir. Bila mana ada para Nabi di sana, sehingga gelarannya adalah Ardul Kinanah. Dr. Ibrahim baru je balik daripada Mesir. Yang biasa disebut Ardul Kinanah, Ardul Anbiya. Dia adalah sebahagian daripada bumi para Nabi. Apa yang boleh kita gambarkan? Apa yang boleh untuk kita imagine bila sebut bumi Anbiya ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat? Lepas Zuhur, lepas hari Jumaat, lepas solat Jumaat ni, biasa kita dalam zone hibernation. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila sebut bumi Anbiya, seringkali orang nampak bahawa ia adalah bumi yang suci, bumi yang indah, bumi yang diberkati, bumi yang serba-serbi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Betul? Bila kita sebut Ardul Kinanah, Ardul Anbiya, merujuk kepada dataran Syam, kawasan Syam, Syria, Jordan dan beberapa kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Gambaran kita melihat bahawa ia adalah bumi yang cukup suci, cukup indah. Bumi yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, bila mana di sana ada para anbiya, dalam masa yang sama di sana juga adalah watak-watak antagonisnya. Watak-watak penentang para Nabi. Of course, bila disampaikan seruan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah para anbiya, para rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan seakan-akan suatu jaminan betapa di sana para nabi, para rasul bukan datang di dalam keadaan tangan kosong, bukan datang di dalam keadaan zon selesa, bukan datang dalam sebuah keindahan Dewan Seri Tanjung. Tetapi nabi-nabi didatangkan, para rasul didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menanti di sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti di sana Abu Lahab. Watak Abu Lahab. Allah boleh sahaja memadamkan watak itu daripada sebuah drama yang berkait dengan Nabi. Tetapi Allah datangkan Abu Lahab. Nabi Yusuf berhadapan dengan adik-beradiknya sendiri. Dan juga ada beberapa insiden yang berkait dengan Nabi Yusuf. Saya tidak bersyarat untuk mendetailkan. Tetapi di sana, ia memberikan sebuah gambaran betapa Mesir sangat-sangat signifikan kerana ia adalah the central point ataupun the hub kepada al-haq dan juga the hub kepada ada watak-watak al-batil ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan ini diulangi. Bagaimana satu ketika dalam sejarah mencatatkan bagaimana umat Islam, kerajaan Islam, khilafah Islamiyah dijatuhkan dalam satu peristiwa yang sangat menyedihkan, menyayat hati. Dalam kerajaan Abbasiyah contohnya. Kerajaan Abbasiyah yang disebut dengan tamadunnya yang hebat, ilmunya yang hebat dan seumpamanya.
Kerajaan Abbasiyah dijatuhkan oleh tentera-tentera Mongol. Betul? Kerajaan Abbasiyah dijatuhkan oleh tentera Mongol, disembelih. Zaman tu tak ada lagi M16, zaman tu tak ada lagi AK-47, zaman tu tak ada lagi tembak daripada helikopter, tetapi disembelih. Dan penyembelihan itu berlaku bukan setakat di Baghdad jatuh kerajaan Abbasiyah, tetapi juga merata ke seluruh tempat, sehingga dianggap bahawa Mongol ini adalah tentera yang tidak boleh untuk dihentikan, non-stop army untuk menguasai dunia. Sehinggalah tampil seorang pemerintah yang juga base-nya di Mesir. Siapa dia tuan-tuan muslimin dan muslimat? Sultan, gelaran dia Al-Malikul Zahir. Nama sebenarnya adalah Qutuz. Sultan Qutuz dalam kerajaan Mamalik pada waktu itu, Mamluk Empire, base di Mesir. Dan ia bergerak menghentikan tentera Mongol, menewaskan tentera Mongol yang penuh dengan keganasan dan juga usaha-usaha untuk menyembelih umat Islam. Dan apa saya, bukan setakat orang Islam dah, mana-mana yang berpegang pada agama. Sebab Mongol ni dia waktu tu dia boleh dikategorikan sebagai pagan, maka non-stop. Orang Eropah pun tak boleh nak stop, orang Islam pun tak boleh nak stop pada waktu yang berkenaan. Tetapi Sultan Malikul Zahir Qutuz berjaya untuk menewaskan tentera-tentera Mongol yang menyebabkan, ada panjang cerita, yang kemudian ada sebahagian daripada tentera Mongol dimasuk Islam dan begitulah seterusnya. Di Ain Jalut. Ain Jalut ni part of the occupied Palestine nowadays. Di Ain Jalut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini mencatatkan di sana sebagai suatu gambaran awal bagaimana al-haq akan sentiasa ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab disebut Mesir ini sebagai bumi anbiya, di sana ada Nabi Musa, di situ juga ada Firaun. Maka tidak pelik kalau keturunan Nabi Musa pun ada juga kat situ, keturunan Firaun pun ada juga kat situ. Dan kadang-kadang mungkin ini tak ada satu kajian yang substantial on this topic, ataupun satu kajian yang benar-benar ada nilai akademik lagi setakat ini. Tetapi kadang-kadang ada juga anak cucu Firaun jadi baik, jadi pejuang Islam pula pada hari ini. Dan ada pula yang begitulah sebaliknya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, apa yang saya cuba untuk bertekankan di sana, Mesir dalam konteks yang berkenaan adalah, di sana ada perkara yang saya sebut sebagai mereka yang mempertahankan, memperjuangkan al-haq, dan mereka yang cenderung kepada al-batil, ataupun lebih tepat lagi sebagai golongan al-zalimin, al-zalimun, mereka-mereka yang zalim. Zalim ni macam-macam jenis, kita akan bincangkan sebentar lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu gambaran part 1, memahami Mesir. Dan dia of course dia merupakan sebuah kawasan yang ada part yang subur, ada kawasan padang pasirnya, dan ada kawasan-kawasan yang ramai penduduk, ada kawasan yang tak ada penduduk dan seumpamanya. Itu tuan-tuan mengaji geografi lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa yang berlaku dalam konteks sehingga menyebabkan lately berlakunya penyembelihan besar-besaran, dan dicatatkan di dalam sejarah ini adalah lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh Firaun. Firaun, tuan-tuan muslimin dan muslimat, yes, apa yang diarahkan adalah bunuh semua bayi daripada keturunan Bani Israel. Lebih kurang macam itu arahannya. Dengan sebab dia dapat mimpi, terancam dia punya tahta dia. Namun begitu, apa yang berlaku pada hari ini bukan setakat satu golongan ataupun mereka yang boleh dianggap sebagai ancaman. Bayi pun ada yang dibunuh, wanita-wanita pun ada yang dibunuh, orang-orang yang lemah pun ada yang dibunuh, orang tua pun ada yang dibunuh, dan begitulah seterusnya. Memahami apa yang berlaku dalam konteks ni waktu, dalam konteks sejarah moden Mesir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Mesir asalnya adalah macam banyak negara-negara di dunia Arab, ataupun istilah yang digunakan sekarang ini adalah Asia Barat. Di Asia Barat,
Mesir macam negara-negara lain juga, dia ada sistem monarki. Sehinggalah pada sekitar tahun 40-an, di mana Raja Farouk ni merupakan the last raja monarki yang sekaligus ia menjelaskan bagaimana, bukan setakat Mesir, banyak negara lain juga ada sejarah monarki. Sebab kadang-kadang ada juga yang membincangkan berkenaan macam mana monarki ni relevan ataupun tak relevan, perlu diteruskan ataupun tak diteruskan. Jadi dalam hal ni perlu untuk bincangkan forum lain lah, berkenaan hujah-hujah, bukan rujukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan seumpamanya. Maka diringkaskan cerita, Raja Farouk diturunkan dengan kuasa rakyat. Kuasa rakyat Mesir yang juga dibantu oleh golongan tentera pada waktu yang berkenaan. Raja Farouk diringkaskan cerita macam sejarah-sejarah monarki yang berkait dengan negara-negara macam Mesir, macam negara mana lagi yang ada sistem monarki yang kemudian dihapuskan ni. Biasa diberikan gambaran bagaimana monarki ni mula bermewah-mewah, mula melakukan penindasan, kezaliman ke atas rakyat yang lemah dan seumpamanya. Jadi Jamal Abdul Nasir yang pada waktu itu bersama dengan waktu itu dah ada Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin dah ada dah. Ikhwanul Muslimin ditubuhkan sekitar tahun akhir 20-an. Akhir 20-an dah ada dah. Pada waktu yang berkenaan, Ikhwanul Muslimin pun bersama dengan Jamal Abdul Nasir untuk menentang kezaliman penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah beraja pada waktu yang berkenaan. Diringkaskan cerita, mereka berjaya. Mereka berjaya menjatuhkannya. Namun begitu, Jamal Abdul Nasir dengan kuasa yang ada, dan Jamal Abdul Nasir adalah tentera secara rasmi, manakala Ikhwanul Muslimin lebih kepada pendekatan, mereka bukan tentera yang rasmi. Maka dengan sebab itu, kebangkitan rakyat yang berkenaan selepas berjaya, Jamal Abdul Nasir bertindak dengan sebab dia melihat bahawa Ikhwanul Muslimin boleh memberikan ancaman kepada kerajaannya. Sebab Ikhwanul Muslimin bermula dengan kelompok-kelompok yang kecil, tapi kemudian menjadi semakin besar dan sangat signifikan, memainkan peranan di dalam masyarakat. Dan setakat yang berlaku pada sejarah itu, Ikhwanul Muslimin tidak pernah mengangkat senjata di dalam pengertian mereka memang ada brigade khusus, dia punya kumpulan-kumpulan penyerang dan seumpamanya. Namun begitu, Jamal Abdul Nasir telah bertindak, mematikan dan menangkap. Dia menembak, menjatuhkan hukuman gantung dan seumpamanya, dan juga menangkap kepimpinan yang terlibat dengan Ikhwanul Muslimin. Lalu orang mengandaikan bahawa Ikhwanul Muslimin akan musnah, tamat macam itu sahaja. Diringkaskan cerita lagi. Lepas Jamal Abdul Nasir adalah Sadat juga adalah jeneral tentera, dan Sadat adalah orang yang bertanggungjawab mengalahkan Israel sebagai pemimpin besar, mengalahkan Israel di dalam peperangan melawan Israel yang actually berlaku di Sinai, antara Israel dan semenanjung Sinai, di kawasan yang berkenaan. Maka Sadat, namun begitu, lepas berjaya mengalahkan Israel, apa yang berlaku adalah Sadat setuju dengan Amerika dan menandatangani perjanjian Camp David, yang sampai sekarang ia berkait, sebab dia akan berkait dengan apa peranan Israel, apa peranan negara-negara yang bersama dengan Amerika. Yang menaja Camp David adalah Amerika, walaupun pada waktu itu dilihat sebagai pejuang keamanan. Namun itu yang berlaku. Camp David ditandatangani dan Israel selamat daripada ditakluki kembali, bukan ditaklukilah, dibebaskan kawasan yang dijajah oleh Israel pada waktu itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan selepas daripada itu adalah Husni Mubarak menggantikan Sadat. Sadat mati dengan senapang juga. Dia ditembak mati oleh tentera pengawal, dia tentera elit dia juga, yang tidak bersetuju dengan Sadat, dengan pendekatan yang keras terhadap the so-called golongan pejuang-pejuang Islam. Maka ada tentera yang berani untuk menembak Sadat. Dengan sebab tu, kalau kita baca dalam berita, serangan kali yang kedua, itu boleh anggap sebagai serangan kali yang kedua, bukan dalam bentuk yang besar-besaran, adalah di kawasan Sadat, di medan. Dia ada kubur Sadat sebenarnya, pusara Sadat, berhampiran dengan Maidan Raba'ah juga.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, selepas itu Husni Mubarak juga Jeneral Tentera. Yang akhirnya, diringkaskan cerita lagi, mesti bagi 5 minit lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Mubarak sebagai seorang Jeneral Tentera, Sadat pun lebih kurang juga, Jamal Abdul Nasir pun lebih kurang juga, yang pada waktu itu kita boleh lihat teknologi kurang memainkan peranan sangat. Orang duk tengok TV hitam putih. Maka pada zaman Husni Mubarak, orang tengok TV hitam putih, orang tengok juga TV color, orang gunakan internet dan orang gunakan pelbagai perkara yang menyebabkan perhubungan, interaksi, perbincangan yang mencetuskan kepada Arab Spring walaupun dimulakan di Tunisia. Okey. Jadi di penghujung pemerintahan Mubarak ini, Mubarak dijatuhkan. Diringkaskan cerita lagi. Lepas Mubarak jatuh, tentera mengambil alih the so-called transition period ataupun transition government yang bertanggungjawab untuk mengendalikan pilihan raya. Revolusi yang berlaku pada tahun 2011, Februari 2011, sebenarnya memang di peringkat awal Ikhwanul Muslimin bukannya frontline. Dia banyak dibangkitkan oleh orang-orang muda. Begitu juga dengan di Tunisia. Gerakan Islam, kalau boleh untuk disebut, bukanlah the so-called key players yang dekat depan di peringkat awal. Dan kita boleh faham dengan sebab penindasan yang dilakukan pada waktu itu, Ikhwanul Muslimin adalah sebuah entiti yang diharamkan. Zaman Mubarak, Ikhwanul Muslimin kalau declare Ikhwanul Muslimin pemimpin dia ataupun seumpamanya boleh untuk dikenakan tangkapan tanpa bicara. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu sehinggalah di peringkat yang agak kemudian dah hampir-hampir berjaya revolusi rakyat itu, Ikhwanul Muslimin bersama-sama dengan rakyat secara terbuka memberikan sokongan dan dukungan. Walaupun di peringkat awal ahli-ahlinya terlibat juga, tetapi bukannya the so-called key players. So diringkaskan cerita, revolusi rakyat berjaya. Setelah itu, revolusi rakyat berjaya, berlaku proses-proses ke arah sebuah kerajaan yang demokratik. Maka tanpa disangka-sangka oleh mereka yang tidaklah bersetuju sangat dengan pendekatan Islam dan seumpamanya ini, Ikhwanul Muslimin telah menang besar lebih daripada 30 to menghampiri 40%. Menghampiri 40% dalam pilihan raya parlimen. Manakala another 20 to 30% adalah Hizbun Nur, Parti Nur. Parti Nur ni parti Salafi yang dianggap sebagai lebih keras, jalur lebih keras daripada Ikhwanul Muslimin. Maka lebih kurang adalah dalam 70%. Dan membawa kepada proses yang seterusnya untuk draftkan perlembagaan. Dan bila start draftkan perlembagaan, walaupun perkara-perkara contohnya yang ditentang, yang cuba untuk dilawan adalah antaranya peruntukan yang menyebut rujukan kepada syariah sebagai part of perlembagaan. Dalam hal ini, benda ni sebenarnya dah ada dah zaman Mubarak, cuma tidak dilaksanakan. Dan ia diperincikan dan didetailkan lagi apa tindakan-tindakan yang sewajarnya. Sehinggalah berlaku pula pilihan raya presiden. Bila pilihan raya presiden, Morsi menang pusingan yang pertama. Morsi menang pusingan yang pertama. Dia punya sistem pilihan raya presiden, bila pusingan yang pertama, pemenangnya tidak mendapat lebih daripada certain percent daripada undian, maka dia perlu untuk ada pusingan yang kedua. So diringkaskan cerita, Morsi menang pada pusingan yang pertama dan the runner up yang mendapat tempat kedua ini adalah Ahmad Syafiq. Ahmad Syafiq adalah Perdana Menteri zaman transition, zaman Mubarak. Zaman Mubarak yang dianggap pembeza kepada mereka adalah mereka yang menyokong Mursi, demokrasi dan seumpamanya adalah satu golongan, dan golongan yang lain adalah disebut sebagai fulul. Fulul ni adalah the remaining of Mubarak. Dan bila melihat kepada keputusan pilihan raya presiden selepas pusingan yang kedua, Mursi menang dengan 52%, manakala Ahmad Syafiq kalah. Namun begitu, undinya signifikan juga, dengan macam-macam insiden-insiden yang berlaku dan pertikaian-pertikaian yang berlaku. Tapi dia kalah. Setelah cerita dia kalah, dia dapat 48%, Mursi dapat 52%. Dan rentetan daripada itu, start daripada diisytiharkan Morsi menang, start daripada itulah bermulanya demonstrasi
yang cuba untuk menjatuhkan Mursi. So memang tak legitimate langsung dakwaan kata menentang Mursi selepas tahun. Tidak. Selepas Mursi diangkat sebagai presiden, maka dilancarkan kempen besar-besaran. Seakan-akan kerajaan itu dikuasai dan cuba untuk dimanipulasi oleh Ikhwanul Muslimin. Sehingga mana ada dakwaan bahawa even perlembagaan pun, apa yang berlaku bila parlimen menghampiri 40% Ikhwanul Muslimin, memanglah kita boleh untuk memahami pastinya di sana wakil-wakil yang ada di dalam parlimen, dan dalam masa yang sama yang terlibat sebagai jawatan kuasa perlembagaan juga adalah di kalangan Ikhwanul Muslimin. Dan dalam masa yang sama masih lagi mengambil pihak-pihak yang lain, termasuklah Amru Musa, Aiman Nur. Ini adalah wakil golongan sosialis ada, wakil daripada golongan liberal pun ada, terlibat di dalam mendraftkan perlembagaan. Dan ini antara argumen yang utama bagi mereka menentang dan melakukan penentangan. Dan unfortunately ia disokong oleh the so-called Al-Fulul, golongan-golongan the remaining of Mubarak, yang masih lagi menguasai, dan tempat-tempatnya adalah di tempat-tempat yang strategik. Termasuklah dia menguasai bisnes, dia menguasai tentera, dan banyak tempat-tempat yang strategik sehingga berlakunya sabotaj. Di mana antaranya adalah putus bekalan listrik, putus bekalan minyak, dan benda-benda yang asas yang menyebabkan sebahagian, terutamanya rakyat yang di Mesir ini pun ramai juga dia punya tahap celik huruf ni adalah agak rendah. Maknanya yang buta huruf ni tinggi juga. Jadi bila rakyat yang biasa ini mengalami tekanan-tekanan yang macam tu, maka mereka telah berjaya swingkan dia orang punya kerjasama dan juga kesungguhan untuk mempertahankan perjuangan keadilan, demokrasi dan seumpamanya kepada menentang Mursi dengan alasan kegagalan untuk memerintah. Tak sampai setahun lagi pun, sehinggalah dimulakan dengan gerakan Tamarut. Ini dah lebih masa ni. Tamarut yang dipelopori oleh beberapa orang yang katanya cuba untuk menentang Mursi dan memperbetulkan keadaan dan cuba untuk mendatangkan revolusi baru. Sehinggalah pada bulan Jun sebagai kemuncaknya, setelah beberapa hari, actually 2 hari lebih selepas berlakunya demonstrasi besar-besaran, dan demonstrasi besar-besaran ini mendapat funding yang besar daripada kawasan-kawasan ataupun negara-negara yang tertentu. Antaranya adalah UAE, di mana Ahmad Syafiq settle lepas dia kalah tu, dia duduk dekat UAE sampai sekarang. Tapi hari ini ataupun semalam mengumumkan dia tidak segan silu untuk kembali dan bertanding dalam pilihan raya presiden. Ini memang jadi tak malu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dan diringkaskan cerita, bila berlaku penentangan yang berkenaan, tentera cuba mengambil peranan sebagai hero. Tetapi sebenarnya ini adalah saat-saat yang ditunggu oleh tentera untuk jatuhkan Mursi. Dan walaupun sebelum tu mereka cuba untuk melakukan sekatan di sana, sekatan di sini, tambah pula dengan kehakiman yang membatalkan pilihan raya parlimen pula, yang sebelum ini telah diakui oleh pemerhati antarabangsa sebagai telus dan ada validitinya. Namun begitu, ia telah cuba untuk digagalkan oleh pelbagai aspek-aspek yang ada di dalam the remaining of Mubarak ini. Yang climaxnya hari ini, actually semalam, semalam Mubarak telah dibebaskan daripada pelbagai tuduhan yang sebelum ini. Antara tindakan yang cuba untuk kenapa Mursi, ada orang mendakwa bahawa Mursi cuba untuk menggunakan kuasanya extended, cuba untuk extendkan dia punya kekuasaan sehingga boleh untuk menentukan itu, menentukan ini. Memang presiden, dan ia perlu bertindak macam tu untuk memastikan pendakwa raya adalah mereka yang bertanggungjawab untuk bawa kes. Apa yang berlaku sekarang ni adalah Mubarak dibebaskan dan pendakwa raya dengan suka hatinya menarik diri dan tidak bercadang untuk buat appeal ataupun meneruskan persecution. So ini yang cuba untuk diperbetulkan. Yang sebab kadang-kadang unfortunately saya pun tak pasti daripada sebab apa, alasan apa dan seumpamanya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu berita kita pun banyak petik daripada sumber-sumber yang salah. Minta maaf saya sebut.
utusan, berita harian dan seumpamanya. Dan perkara-perkara ini sebenarnya menyebabkan kadang-kadang public perception kadang-kadang pun jadi lain. Lalu mereka menerima pandangan-pandangan tamarut. Tamarut ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, bahasa Arab dengan indah kan? Jangan namakan anak dengan tamarut. Tamarut memang membawa maksud rebels, pemberontak. Dah jelas-jelas lah. Ini merupakan kumpulan yang memang nak memberontak. Maka kita akan sambung berbincang lepas ni. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Dr. Aminur Rashid di atas penerangan dan juga sebenarnya kronologi sejarah yang begitu panjang. Dimulakan daripada part yang pertama, membawa kita jauh pada zaman Nabi Nabi Musa dan Rasul-Rasul selepas daripada itu, kemudian disambungkan zaman pemerintahan Gamal Abdul Nasir, Sadat seterusnya, sehingga apa yang berlaku pada hari ini. Walaupun lebih masa tak apa, kita rasa kalau sejarah ni kalau kita potong tengah-tengah, saya rasa kita tak akan dapat nak sambung kepada ahli yang kedua, akan terputus di situ. Baik, jadi saya akan menyambung semula untuk perbincangan kita dengan ahli yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Dr. Ibrahim. Kalau tadi Ustaz Dr. Yatiban Aminur Rashid telah pun, maaf Ustaz, tersasar nama ayah lah. Kalau kita tadi Ustaz Aminur Rashid telah pun menceritakan bagaimana kronologi pada awal sejarah Mesir itu daripada zaman Nabi Musa AS sehingga yang berlaku pada hari ini, dan tangan yang antara hak dan batil itu sentiasa akan berlaku dan watak-watak itu akan ada. Hari ini kita nak tahu apakah perkembangan terkini. Tambahan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ibrahim baru balik dari Mesir seminggu sebelum raya, dan dikhabarkan tempat Ustaz menginap pun tak jauh daripada Rabi'ah Adawiyah itu, lebih kurang 10-12 minit daripada perjalanan. Dan bagaimanakah pendirian di kalangan ulama kita pada hari ini, pemimpin antarabangsa hari ini, dunia hari ini, kerana macam sebutkan di panel pertama tadi, masih ada orang yang keliru dan confused. Siapakah yang dikatakan sebagai golongan khawarij, penentang kepada tentera ataupun pemerintah sementara yang menjatuhkan kerajaan sebagai contohnya. Jadi hari ini apakah situasi yang terkini dan apakah pendirian kita yang sepatutnya kita ada berdasarkan pegangan ulama yang harus kita pegang, yang harus kita gunakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Muhasbi, rakan sahabat lama saya, 6 tahun, 7 tahun tak jumpa di UPSI. Ustaz Amin, Dr. Aminur Rashid Atiban daripada UUM, barisan para pensyarah, pegawai-pegawai, kaki tangan, para pelajar, mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa penuh kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dapat kita berkongsi satu isu yang besar bagi umat Islam. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dewan ini adalah orang yang prihatin dan mahu untuk mendapat penjelasan yang sebenar. Apakah yang berlaku di Mesir? Kerana kita tahu bahawa sumber-sumber yang kita dapat ni pelbagai, dan boleh dipercayai dan tidak boleh dipercayai. Malahan semasa saya berada di Mesir pun, TV-TV di Mesir boleh dikatakan semuanya sangat berat sebelah. 6 buah saluran TV telah pun ditutup. Surat khabar sudah tidak neutral lagi. Di berita-berita itu adalah berita yang menyokong satu pihak dan menghentam satu pihak yang lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pada petang ini ingin berkongsi dari sudut pengalaman saya. Saya bukan ahli sejarah sebagaimana Dr. Amin. Dr. Amin ni ahli sejarah. Sebab tu dia cerita daripada Nabi Musa sampai sekarang. Tuan-tuan dengar 15 minit boleh habis. Kalau kita nak buat kuliah mungkin 1 semester ke 2 semester pun boleh habis. Ya. Tapi saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang saya lihat, apa yang saya perhati dan pengalaman saya berada di sana. Walaupun saya berada di Mesir atau pernah ke Mesir 3 kali, termasuk yang terbaru, tapi kali ini adalah merupakan tempoh yang agak mencukupi bagi saya untuk melihat suasana kehidupan, gaya hidup orang Mesir. Apatah lagi saya diberikan peluang untuk berada pada suatu keadaan yang cukup berharga, yang mungkin tidak akan berulang lagi. Sejarah, bagaimana sejarah sebelum kejatuhan Dr. Muhammad Mursi, kejatuhan di saat kejatuhan Dr. Muhammad Mursi, sehinggalah selepas daripada pasca kejatuhan Dr. Muhammad Mursi.
Jadi kalau saya boleh katakan, mengapakah kalau kita lihat apa yang berlaku di Mesir ini sebenarnya adalah merupakan permainan yang mempunyai percaturan di peringkat antarabangsa. Dia bukan direct daripada kuasa besar barat, tapi kuasa besar barat menggunakan tokoh-tokoh, terutamanya tentera, untuk melawan dan membantai orang-orang Mesir itu sendiri. Contohnya ialah Al-Sisi. Kalau di Mesir kita pergi ke jalan-jalan raya, orang tulis Sisi. Sisi, tuan-tuan. Sisi. Kalau ditulis dalam bahasa Inggeris, itu carbon copy kepada Amerika Syarikat dan juga Israel. Ya. Dan apa yang berlaku itu sebenarnya percaturan daripada kedutaan Amerika Syarikat. Sehinggalah, dan percaturan ini adalah satu perancangan yang cukup rapi, sehinggalah kejatuhan yang kita lihat adalah sekelip mata. Dr. Mursi jatuh dengan begitu rupa. Dan bila saya melihat balik, sebelum kejatuhan Mursi, semasa di akhir Mubarak pada bulan Januari 2011, orang Mesir sangat gembira di atas kejatuhan Mubarak, kerana mungkin merasakan mereka terlalu azab berada di bawah Mubarak. Namun begitu, selepas daripada 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, tiba-tiba Mursi pula, dan mereka menerima kembali Mubarak dalam kehidupan mereka, dan juga kuncu-kuncu kepada Mubarak seperti Al-Sisi dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimanakah perubahan ini dapat berlaku dengan begitu cepat. Dan dia tidak berlaku begitu rupa. Tentu di sana ada faktor-faktor yang menyebabkan berlaku perubahan rakyat Mesir dalam masa yang singkat, daripada tidak menerima dan menolak langsung rejim Mubarak. Dan kemudian hari ini kalau kita membaca daripada akhbar-akhbar, mereka menerima kembali Mubarak. Contoh boleh baca daripada Al Jazeera, BBC dan sebagainya. Mereka terima balik. Bukan saya kata keseluruhan, tapi sebahagiannya. Tak boleh dikatakan sebahagian besar daripada mereka menerima. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nanti bagi tahulah kalau boleh banyak. Saya pergi ke Mesir pada 10 Mei. Ya, 10 Mei saya menjejak kaki di Kahirah pada 11 Mei. Ya. Dan pada masa itu ialah kita kata lebih kurang 1 bulan lebih sebelum daripada kejatuhan Mursi. Namun begitu, rakyat Mesir pada masa itu sudah bercakap tentang Mursi. Bila kita naik teksi, ya, kita berbicara dengan pemandu teksi, dia akan orang bercakap tentang perkara yang negatif tentang Mursi dan ikhwan muslimin. Ya, bila saya jumpa dengan orang yang menjual pakaian, pergi ke Hussein, ke Ataba, pergi ke Port Said dan sebagainya, kebanyakan mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap Mursi. Mereka mengatakan Mursi ini seorang pemimpin yang lemah. Mursi tidak pandai mentadbir negara Mesir, tidak pandai dari segi ekonomi, tetapi dia adalah seorang yang baik, rajul taib. Dan digambarkan di dalam surat khabar gambar Mursi bersembahyang, Mursi menunaikan solat jenazah dan sebagainya. Ini seolah menggambarkan orang seperti Mursi ini dia baik orangnya, tetapi dia bukan orang yang kompeten, orang yang memiliki kewibawaan untuk mentadbir sebuah negara. Itu gambaran yang diberikan kepada rakyat Mesir. Dan pada pemerintahan Mursi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Mursi telah membebaskan media. Surat khabar bebas, malahan tumbuh puluhan surat khabar baru, yang mana dia tidak menyekat langsung masyarakat untuk menyatakan pandangan. Dan malahan dengan peluang kebebasan tersebut, mereka telah gunakan sepenuhnya untuk memanipulasikan keadaan dan menyunjukkan propaganda terhadap Mursi dan juga ikhwan muslimin, menyebabkan ia sehingga tidak boleh dikawal. Dan akhirnya dia telah menguasai persepsi masyarakat orang Mesir terhadap ikhwan muslimin dan Mursi itu sendiri. Dan kemudian kita lihat, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum berlakunya perhimpunan besar di Medan Tahrir, dia tuan-tuan, Medan Tahrir ini berada di tengah-tengah city center Cairo. Itu Medan Tahrir di tengah-tengah. Di mana di Medan Tahrir ini adalah merupakan tempat perhimpunan rakyat Mesir dan yang menjatuhkan Mubarak pada tahun 2011. Dan mereka juga menggunakan Medan Tahrir ini untuk berhimpun,
mengumpulkan ratusan ribu rakyat Mesir yang tidak setuju daripada Mursi. Dan dalam masa yang sama, golongan yang menyokong Mursi ataupun pro Mursi, mereka mengadakan perhimpunan yang besar itu di Raba'ah, ataupun kita kata masjid itu namanya Rabi'atul Adawiyah, tapi disebut sebagai Raba'ah, ya, yang berada di pinggir Kairo. Dan seminggu sebelum diadakan perhimpunan besar pada 30 Jun, kumpulan ikhwan dan penyokong-penyokong ikhwan telah berhimpun di Raba'ah. Dan apabila 30 hari bulan Jun berlakunya perhimpunan daripada dua pihak, iaitu golongan yang menentang Mursi, iaitu dinamakan sebagai Tamarrud, yang mana Tamarrud ini dipimpin oleh pemuda, orang muda, ya, dan kemudian disokong oleh Muhammad Al-Baradi. Muhammad Al-Baradi ini adalah ketua perisik ataupun penyiasat nuklear PBB Al-Baradi, dan juga pemimpin pembangkang yang lain yang kalah dalam pihak lain, ya. Mereka telah berhimpun di Medan Tahrir, ya. Dan kemudiannya selepas daripada 1 bulan Jun, sehari selepas dari perhimpunan besar tersebut, As-Sisi sebagai jeneral tentera dan juga menteri pertahanan. As-Sisi ini sangat powerful di Mesir. As-Sisi, ya, Abdul Fattah As-Sisi, kerana dia memegang tampuk sebagai ketua tentera, dan yang keduanya sebagai menteri pertahanan. Kedua-dua dipegang sekali. Kalau di negara kita berbeza, menteri lain, jeneral lain, tapi di sana dipegang dua-dua. Dan dia telah memberi kata dua kepada Mursi. Dia kata kalau sekiranya Mursi tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ataupun ketidakpuasan hati rakyat berdasarkan kepada apa yang disuarakan ataupun yang dizahirkan melalui perhimpunan besar-besaran di Kahirah dan juga di seluruh bandar-bandar besar di Mesir, dia akan berlakunya peralihan kuasa dalam masa 48 jam, ya, dalam masa 2 hari. Pada petang 3 Julai tersebut, As-Sisi telah keluar dalam televisyen, dia keluar di kaca televisyen, menyatakan bahawa Mursi telah digulingkan dan disokong oleh Muhammad Al-Baradi, disokong oleh Parti An-Nur. Itu kita katakan Parti An-Nur ini adalah parti daripada pihak Salafi, ya, pihak Salafi. Dia berdapat lebih kurang dalam 35% daripada keseluruhan undian, agak besar juga, ya. Dia duduk tinggal di atas pagar, ya. Dia bersama wakil Parti An-Nur, dan kemudian Syekhul Azhar sendiri ada, Muhammad Ahmad At-Tayyib ada di situ dan bercakap pada ketika diumumkan kejatuhan Mursi, dan juga Pope Koptik, Pope Tawarus, ya, Koptik, dan beberapa individu-individu yang lain. Dan As-Sisi yang memimpin gerakan menjatuhkan Mursi ini telah mempergunakan golongan agama, golongan liberal sekular, dan pihak-pihak yang lain yang boleh menguatkan kedudukannya di Mesir dan pada masa itu, ya. Kemudian saya akan sebut tadi tentang pandangan ulama berkaitan dengan peristiwa tersebut. Saya cerita sebentar dahulu. Kemudian tuan-tuan dapat lihat seminggu sebelum bulan puasa, ditembak golongan yang dia panggil sit-in, iaitu mereka duduk secara aman saja, bukan mereka memberontak dan sebagainya. Itu golongan promosi di Raba'ah. Mereka telah pun ditembak, 30 orang mati. Kemudian pada 17 Ramadan, sekali lagi berlaku tembakan, pembantaian terhadap promosi yang melibatkan lebih 50 orang. Dan yang terbaru inilah, selepas daripada Ramadan, itu pada bulan Syawal, yang dikatakan, ada yang mengatakan 600, ada yang kata 1000, lebih pada 1000 orang yang telah pun ditembak mati. Bukan sekadar tembak mati, tuan-tuan, mereka telah pun dibakar. Mayat-mayat ini dibakar. Ada yang mati kerana digiris oleh jentolak-jentolak, kerana mereka ini berada dalam kemah-kemah yang mereka dirikan di depan masjid ataupun di medan Raba'ah itu sendiri. Dan masjid juga dibakar. Masjid Raba'ah itu di bahagian hadapan itu dibakar. Dan begitulah kekejaman yang berlaku, yang diperlakukan oleh pihak tentera, yang dipimpin oleh pihak tentera terhadap golongan Mursi ataupun kalangan orang yang menyokong dan bersipati dengan pihak Mursi. Dan tuan-tuan dapat lihat beberapa hari yang lalu, Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin Muhammad
Al-Badi telah pun ditangkap. Itu kemuncak kepada penangkapan pemimpin-pemimpin utama, walaupun sebelum itu telah pun ditangkap, Khairat Syattir dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali kita dapat lihat iaitu Muhammad Al-Badi sendiri ditangkap. Dan semalam di mana Mubarak telah pun dilepaskan ataupun dibebaskan. Jadi tuan-tuan dapat lihatlah sekarang ni bagaimana orang yang dahulunya tidak disukai diterima balik. Orang yang disanjung pada satu ketika tidak sampai 2 tahun, kemudian dia telah menjadi seorang penjenayah, dianggap sebagai penjenayah dan sebagainya. Bagi inilah suasana yang ada pada hari ini. Dan bagi saya ini adalah merupakan pertentangan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Dan apa yang berlaku ialah apabila umat Islam pada hari ini tidak dapat membezakan yang manakah yang putih, yang manakah yang hitam. Dan kerana kita terlalu mempercayai media-media yang ada, sebab itu sangat penting bagi kita untuk menapis maklumat-maklumat yang kita dapati. Kerana dibimbangi orang yang baik itu kita anggap sebagai orang jahat itu dianggap sebagai baik. Itu adalah merupakan masalah yang kita hadapi pada hari ini. Dan juga saya pergi kepada soalan yang kedua, berkaitan dengan pandangan ulama terhadap peristiwa dan peristiwa Mesir ini. Saya hanya mengambil beberapa pandangan. Dia terdapat 2 pandangan. Di peringkat awal, Syekhul Azhar pada peringkat awal dia telah pun dibawa dalam meja perundingan. Dan Syekhul Azhar sendiri dia hadir dalam perundingan pada 1 Julai tersebut, sehinggalah 3 Julai dia telah bersetuju menyokong penggulingan Mursi. Itu adalah satu perkara yang amat malang bagi Al-Azhar. Ya, sangat malang bagi Al-Azhar. Walaupun ramai di kalangan ulama Azhar yang lain tidak bersetuju dengan apa yang telah pun dilakukan oleh Syekhul Azhar. Contohnya seperti Syekh Hasan Asy-Syafi'i. Syekh Hasan Asy-Syafi'i ini adalah penasihat Syekhul Azhar. Dia telah memberi kenyataan yang panjang lebar, menyatakan ketidakpuasannya ataupun dia tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Syekhul Azhar. Kerana saya melihat Syekhul Azhar ini telah pun dipergunakan oleh pihak tentera, khususnya RCC, dengan menerima roadmap ataupun plan penyelesaian ke arah terdapat pertikaian di antara dua belah pihak yang besar ini. Ya. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi sangat jelas menentang ataupun tidak menyokong apa yang berlaku, malahan memberi sokongan yang sangat padu kepada Mursi dan juga Ikhwanul Muslimin. Kerana baginya kuasa presiden yang telah pun diamanahkan kepada Mursi itu adalah kuasa yang legitimate, yang mengikut undang-undang dan tidak semudah begitu untuk dilucutkan dengan hanya beberapa kelompok saja yang menyatakan tidak puas hati terhadap Presiden Mursi itu. Begitu juga kita lihat ulama-ulama muda Al-Azhar. Sebab saya sempat melihat bila saya pergi ke Masjid Al-Azhar, tuan-tuan kena tahu Al-Azhar ni bukan universiti saja. Kalau kita ni bila kita Al-Azhar, kita ingat universiti saja. Sebenarnya Al-Azhar ini terdiri daripada universiti, sekolah, dia ada Masyikhul Azhar dan sebagainya. Dan boleh dikatakan tokoh-tokoh agama di Mesir adalah merupakan lulusan daripada Al-Azhar. Al-Azhar juga ada institusi wakaf, dia juga ada institusi zakat dan banyak lagi. Dan Al-Azhar ini adalah satu institusi yang sangat dihormati di Mesir. Dan saya lihat ini adalah merupakan perancangan musuh-musuh Islam untuk mempercah belahkan Al-Azhar itu sendiri. Kerana yang menjadi rujukan hari ini di dunia Islam ialah Al-Azhar. Dalam soal akidah, dalam soal fiqh dan sebagainya, dan soal-soal kehidupan, Al-Azhar adalah merupakan rujukan bagi ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila mana mereka berjaya untuk memecah belahkan Al-Azhar, Syekhul Azhar dengan mustasyar Syekhul Azhar sendiri pun berpecah belah, dan ulama-ulama Azhar pun berpecah belah, maka menggambarkan suasana orang Islam sudah tidak ada tempat rujukan. Ya, tuan-tuan dan puan boleh lihat keadaan tersebut. Dan berlaku 2 kali perarakan ulama-ulama Azhar. Syekh Al-Azhar ini, kalau nak tengok Syekh Azhar, kita nak tahu segi pakaiannya. Zaid Azhari, itu pakaian Azhari. Itu dia pakai jubah, kopiahnya putih, di tengah-tengah merah. Itu pakaian Azhar. Mereka berarak pada musim panas,
masa saya pergi ni adalah musim panas. Tuan-tuan tahulah Mesir ni panas macam mana kan. Dia bergerak daripada Jami Azhar itu, Masjid Al-Azhar, sehingga ke Bidan Rabah. Bergerak menyatakan protes dan tanda mereka tidak setuju dengan apa yang berlaku di Mesir, di mana mereka menjatuhkan Mursi. Dan berlaku beberapa kali demonstrasi di hadapan Masyikhul Azhar. Masyikhul Azhar ini adalah pejabat Syekh Al-Azhar, dan saya berkhusus itu selama 2 bulan. Dan juga di sebelahnya adalah Darul Iftar. Beberapa kali tengah kami berkhusus, tengah orang tengah teriak di luar, meminta supaya jatuh Syekhul Azhar, kerana mereka merasakan bahawa kewibawaan Syekhul Azhar sudah tercalar disebabkan oleh pendiriannya menyokong apa yang telah pun dilakukan oleh tentera terhadap Mursi dan juga Ikhwan Muslimin. Namun begitu, tuan-tuan dapat lihat Syekhul Azhar, bila berlakunya pembantaian terhadap orang Islam, ramai yang mati, ribuan yang mati dan cedera, dia sudah kembali untuk seolah-olah, dia tak sebut dia menyesal, tapi seolah-olah dia merasakan itu adalah satu kesilapan. Kerana dia bukan mengurangkan penumpahan darah ataupun meminimalkan penumpahan darah, malahan menjadikan darah Mesir itu sebagai sungai darah yang mengalir, sederas sungai Nil seperti yang kita baca. Ya, begitu banyak sekali darah-darah suci yang tidak berdosa yang tumpah di negeri Mesir. Dan tuan-tuan lihat, kalau kita lihat daripada fenomena ini, kita dapat lihat bahawa kita sebagai orang Islam, tentu sekali saya melihat orang Islam kita di Malaysia, alhamdulillah, kalau boleh dikatakan sokongan kita terhadap kerajaan yang sah, ya, di Mesir itu sangat begitu hebat jika kita bandingkan rakyat Mesir itu sendiri. Kerana rakyat Mesir ni kadang-kadang kita tanya mengapa dia tak suka pada Mursi, kerana dia kata kerana Mursi ni orang yang kuat agama. Itu alasan dia. Di satu tempat, di nama, saya ingat di selatan Mesir, satu pusat pelancongan, ya, satu muhafazah, mereka ini menentang Mursi kerana apa? Bagi mereka Mursi tidak sesuai menjadi presiden Mesir kerana dia kuat agama. Bila dia kuat agama, dia mengharamkan tarian gelek, dia mengharamkan kasino dan sebagainya. Kerana bagi mereka, bila mengharamkan hiburan-hiburan ini, kasino dan sebagainya, dia tak dapat menarik pelancong untuk masuk. Itu pemikiran sebahagian, saya tak tahu sebahagian kecil ke sebahagian besar dari rakyat Mesir. Sebab itu bila orang ada buat analisis tentang Mesir ini, penduduk Mesir ini dia terbahagi dua. Dia kalau graf ini ada melihatkan polarisasi rakyat Mesir, iaitu satu golongan yang kuat agama yang besar dan satu golongan lagi yang tidak mahu pada agama yang besar. Golongan pertengahan itu sangat kecil. Ini adalah satu masalah yang dihadapi oleh rakyat Mesir. Dan inilah yang membawa kepada kita sehingga hari ini. Jadi saya ingat itu mungkin sikit sebanyak beliau bagi gambaran kepada tuan-tuan dan puan tentang krisis yang berada di Mesir, berdasarkan kepada pengamatan saya, bukan daripada kajian yang betul-betul yang saya lakukan. Okey, sekian. Jazakallah khair. Terima kasih kepada Fadil Dr. Ibrahim di atas larangan dan juga jawapan berkenaan dengan apakah pendirian ulama dan juga apa sikap yang perlu ada pada kita dalam menanggapi isu yang berlaku di Mesir pada hari ini. Jadi saya nak kembali semula kepada Fadil Ustaz Dr. Amin dalam pusingan yang kedua ini. Setelah kita mendengar bagaimana situasi yang berlaku di Mesir dan juga ringkas sejarah apa yang Ustaz telah bawa, mungkin sebahagian besar daripada kita yang Ustaz sebutkan berkaitan dengan maklumat yang kita terima, pandangan ulama, dan saya sempat juga mendengar beberapa pandangan yang dikeluarkan oleh beberapa tokoh akademik, Dr. Azam Tamimi sebagai contohnya, yang terlibat secara langsung dalam kajian beliau, dan juga Profesor Dr. Tariq Ramadan yang juga secara terang-terangan dari segi keilmuan dia dan juga keberaniannya dalam menyatakan pendirian bahawa apa yang berlaku pada hari ini merupakan kezaliman yang berlaku secara terang-terangan oleh pihak tentera, yang bagi sebahagian kita masih meletakkan satu sikap yang agak orang kata linear ataupun berbelah bagi siapakah pihak yang benar, siapakah pihak yang salah. Jadi hari ini kita mencari apakah solusi yang terbaik, Ustaz. Hari ini kalau media disebutkan telah dikuasai oleh pihak mereka dalam memanipulasikan maklumat, pihak ketenteraan dikuasai oleh mereka, dan apakah peranan yang dimainkan oleh badan-badan dunia hari ini yang ada seperti OIC, Liga Arab, dan kita sebagai satu negara Islam di Malaysia, apakah solusi yang terbaik yang boleh kita mainkan dalam perbincangan forum pada hari ini
yang boleh kita sampaikan, yang boleh kita kongsikan bersama hari ini dengan perkongsian maklumat yang mudah kita boleh kongsikan melalui Facebook hari ini. Dan saya sangat tertarik apa yang disebutkan oleh Datuk Ibrahim tadi. Dengan perkembangan teknologi maklumat inilah sebenarnya maklumat yang kita dapat daripada lapangan, video klip yang dapat daripada Rabi'ah sendiri, selain daripada media yang dikuasai oleh pihak musuh itu tadi, apakah yang perlu kita lakukan dalam menangani isu yang berlaku di Mesir ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Melihat kepada apa yang berlaku, dengan insiden yang berlaku, kekejaman yang berlaku, penyembelihan yang berlaku, tembakan random yang berlaku dan seumpamanya, suatu perkara yang saya kira wajar untuk dikongsikan dengan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian adalah kita perlu untuk melihat apa sebenarnya masalahnya, dan apa isu yang sepatutnya ditangani. Dan saya perlu untuk menegaskan di sini bahawa ia bukan setakat persoalan akidah. Ia bukan setakat persoalan ini adalah mangsanya umat Islam dan seumpamanya, bukan setakat itu. Tetapi kemuncak kepada jenayah yang berlaku adalah a crimes against humanity. Ini adalah jenayah ke atas nilai kemanusiaan, harga diri manusia. Kalau kita tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat, Israel jahat dah kan? Israel kita anggap memang jahat, brutal, tembak sesuka hati dan seumpamanya. Tetapi belum lagi dicatatkan dalam sejarah bahawa Israel bakar mayat. Dia ada pernah berlaku Israel cuba untuk membakar masjid. Itu pun bukan keseluruhan masjid, tetapi apa yang berlaku di Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seluruh masjid. Seluruh masjid dan juga a field hospital, hospital sementara yang dibina untuk merawat mereka yang cedera dan seumpamanya juga dibakar, dan mereka yang berada di situ ada sebahagiannya cedera parah, dibakar hidup-hidup. Ini adalah crimes against humanity. Ini bukan setakat kita membicarakan. Kalau katakan di Mesir itu Muslim, kalau katakan ia berlaku di Afrika Selatan ataupun di negara-negara Argentina, Brazil ataupun seumpamanya, kita sewajarnya bangkit untuk menyatakan ini juga adalah jenayah ke atas kemanusiaan. Maka ia adalah hal yang menyebabkan kita boleh tengok apa tindakan yang dilakukan. Ini berbincang soal penyelesaian dan tindakan-tindakan. Saya cuba untuk membahagikan kepada dua bahagian juga. Part 1 adalah tindakan yang mengikut buku teks. Tindakan mengikut buku teks adalah apa yang terkandung di dalam panduan-panduan kita dalam hal ihwal antarabangsa, contohnya hubungan diplomatik dan seumpamanya. Dan tindakan-tindakan ikut buku teks ini segera dilakukan. Mana negara-negara yang awal melakukan tindakan? Yang dekat dengan Mesir adalah Turki. Yang dekat dengan Mesir, Turki. Selain daripada itu adalah negara yang, mana lagi negara yang telah mengambil tindakan secara diplomatik? Venezuela, Ecuador. Venezuela ni belah mana? Berapa ribu jauh? Berapa ribu kilometer? Ratus ribu. Betul kan? Daripada Mesir, Venezuela telah, apa yang dilakukan adalah memanggil balik dia punya duta sebagai suatu protes. Dan ini memang ada dalam perbincangan berkenaan hal ehwal antarabangsa, hubungan diplomatik. Ia adalah suatu penegasan bahawa negara ini ataupun rampasan kuasa yang dilakukan. Rampasan kuasa satu hal lah. Dia merampas kuasa rakyat, merampas keputusan yang telah dipersetujui oleh rakyat. Walau dengan apa alasan sekalipun, itu adalah tindakan yang salah. Tindakan yang salah. Buku teks kata pun salah. Rampas kuasa, apatah lagi yang dirampas kuasa adalah seorang presiden yang naik secara democratically elected president, secara demokratik dan juga secara telus. Tidak ditimbulkan soal blackout, tak ditimbulkan soal dakwah hilang ataupun supaya tak ada. Setakat ini
tiada pertikaian berkenaan pelantikan Mursi adalah sah. Memang ada dakwaan, ada kata beli undi dan sebagainya, tapi telah diselesaikan. Di mana kesimpulannya adalah pemilihan Mursi adalah pemilihan yang sah. Maka dengan sebab itu, sehingga diumumkan oleh Hatim Bagato. Hatim Bagato ni kita boleh panggil sebagai ketua SPR dia lah untuk pilihan raya presiden. Pengarah SPR dia diumumkan bahawa Mursi tidak sesekali boleh untuk dijatuhkan melainkan beberapa perkara. Melainkan antaranya disebut Mursi meletak jawatan secara sukarela. Kemudian dia ada 3, saya lupa yang kedua. Yang ketiga adalah Mursi boleh untuk diturunkan dengan tindakan yang tidak demokratik, yang menyalahi semangat demokrasi dan juga kebersamaan rakyat untuk memperbetulkan Mesir. Dengan sebab tu mereka mendraftkan semula perlembagaan. Namun apa yang berlaku, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ia adalah sebenarnya suatu perancangan yang lebih awal lagi, pre-plan untuk menjatuhkan Mursi. Cuba untuk mencari justification, dan malangnya sebahagian daripada mereka termasuklah Al-Baradi'i, Al-Baradi'i, Amr Musa dan seumpamanya dipergunakan. Begitu juga dengan golongan tamarun, anak-anak muda yang mungkin sebahagian mereka, contohnya yang memainkan peranan besar dalam revolusi yang pertama pada 2011 adalah gerakan 6 April. Gerakan 6 April ni anak-anak muda dia tak semestinya dia Islamik, tapi anak-anak muda yang bersemangat untuk memperbetulkan situasi yang ada di Mesir yang penuh dengan corruption, penuh dengan kezaliman. Zaman Mubarak dia masih lagi menggunakan undang-undang tentera. Dengan sebab tu dia boleh tangkap siapa-siapa sahaja, dan dia ada apa yang ditakuti oleh rakyat, iaitu Mabahis Amnid Daulah, iaitu SB dia. SB dia yang merata-rata, yang boleh untuk buat tindakan, buat laporan dan seumpamanya, yang menyebabkan tiba-tiba ahli keluarga kita hilang. Tiba-tiba berlaku tangkapan di sana dan tak dapat untuk dikesan di mana-mana. Dan juga berlaku penyiksaan yang melampau di penjara-penjara mereka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita nampak ini yang berlaku, kezaliman ke atas kemanusiaan, jenayah ke atas kemanusiaan, maka sewajibnya negara-negara yang bermaruah, negara-negara yang bertanggungjawab, yang cuba untuk menyempurnakan tuntutan-tuntutan bersifat diplomatik, demokratik dan seumpamanya, akan mengambil sikap seumpama Turki, Venezuela, Ecuador dan juga beberapa negara ataupun pertubuhan yang besar. Contohnya, siapa yang memutuskan dan mengambil tindakan yang tegas? Agak-agak tuan-tuan, antara IOC, Liga Arab, apa lagi? Kita ada ASEAN, kita ada PBB. Mana pertubuhan yang paling tegas mengambil tindakan? African Union. Malu kita tuan-tuan muslimin dan muslimat dikasih African Union. Afrika kan? Yang kita anggap dalam banyak-banyak kontinen ni Afrika yang paling mundur. Tapi Afrika bersedia untuk, apa yang dibuat oleh Afrika adalah suspend, gantung keahlian Mesir. Ini juga tindakan ikut buku teks. Bila berlaku rampasan kuasa, bila berlaku sehingga perkara ini signifikan. Sebab contohnya US, kalau berlaku rampasan kuasa berlaku di mana-mana negara, maka ia perlu untuk menghentikan serta-merta bantuan yang diberikan kepada negara yang berkenaan. Tapi dalam kes Mesir, Obama ataupun US hanya menyatakan bahawa ia adalah military intervention, campur tangan tentera. Dia tidak menyebut rampasan kuasa. Sebab kalau rampasan kuasa, US ni jahat-jahat pun dia nak follow juga textbook. Textbook dia lah. Textbook dia menyatakan bahawa kalau rampasan kuasa, maka dia kena stop. Berapa bilion? Ada yang menyebut 4 bilion USD. Ada yang menyebut 1 billion something, at least 1.2 billion or 1.4 billion US dollar, bukan ringgit Malaysia, ataupun Junai Mesir. Mereka perlu untuk menghentikan serta-merta. Tapi US up to now masih lagi tidak menyatakan perkara yang sedemikian rupa. Malah nampak EU lebih bersikap
Wallahualam mungkin juga dia punya wayang juga untuk main begitu begini, tapi saya kira sekurang-kurangnya. Contohnya, contohnya Parlimen Jerman. Parlimen Jerman boleh untuk stop for few minutes untuk memberikan penghormatan kepada syuhada yang mati di Mesir. Tapi ada di negara ataupun negeri yang tertentu menolak usul yang berkait dengan emergency yang berlaku, kematian yang berlaku, serangan yang berlaku. Sebab saya nyatakan tadi, ini memang jenayah kemanusiaan. Dia bukan soal yang mati itu Islam ataupun tak Islam, tetapi walau macam mana sekalipun, dalam perang sekalipun, sama ada ethics of war di dalam Islam mahupun international ethics di dalam peperangan melalui Geneva Convention contohnya, dia adalah salah sama sekali kalau katakan seorang tentera telah menjatuhkan senjata dia, maknanya lepaskan senjata dia, angkat tangan, apatah lagi kalau dia angkat bendera putih, dia akan menjadi seorang yang sepatutnya dilayan sebagai tawanan perang, prisoners of war. Prisoners of war tak boleh untuk ditembak, tak boleh untuk dibunuh sewenang-wenangnya. Ini tentera di dalam perang. Apa yang berlaku di Rabah Al-Adawiyah bukan perang. Bukan perang, maka tak ada sebarang alasan, justification untuk menyatakan bahawa ini demi maslahah. Ada pula, minta maaf cakap, termasuklah juga Azhariyun, Gratz Al-Azhar, yang menyebut bahawa ini adalah dirujuk kepada pandangan Imam Al-Juwaini. Al-Juwaini mana ni? Betul, Al-Imam Al-Juwaini ada membincangkan persoalan berkenaan bagaimana untuk deal dengan contohnya kerajaan Abbasiyah yang jatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Tetapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, apa yang berlaku di sana adalah sama sekali berbeza. Sebab dia ada yang cenderung untuk sokong Syekh Azhar ni. Saya Azhari juga, tetapi Syekhul Azhar bukannya Nabi, bukan Rasul yang kalau tindakannya salah, he's wrong. As simple as that. Dengan sebab tu Erdogan menyebut bahawa korang tak perlu untuk jadi rakyat Mesir untuk menyatakan immediately ini kezaliman, ini jenayah kemanusiaan. Cukup untuk jadi manusia. Mana mungkin kita boleh redha untuk melihat orang dibakar hidup-hidup, yang hidup lagi yang cedera parah. Manakala kalau mayat orang kafir sekalipun, kita perlu untuk menghormatinya dan menyelesaikan, kebumikan secara sempurna. Tetapi dibakar dengan alasan untuk menghapuskan bukti-bukti yang berkenaan. Namun tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka penegasan saya, ini mungkin masuk part yang kedua, penyelesaian yang mungkin di luar daripada buku teks yang berkait dengan buku teks ni, kita follow the rules. Sekarang ni dengan sebab jenayah pun tak follow the rules. Jenayah kemanusiaan yang berlaku tu memang telah bercanggah dengan nilai seorang manusia, kekejaman yang di luar batas kemanusiaan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, suatu perkara yang perlu untuk diluruskan adalah kita perlu untuk membina generasi masyarakat yang cuba berdiri di atas al-haq. Dan al-haq tidak pernah membezakan di antara al-haq yang berlaku di Mesir, al-haq yang berlaku di Malaysia, al-haq yang berlaku di Ecuador, al-haq yang berlaku di US, al-haq